أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهدي إلى يوم الدين. اللهم يا فتاح، اللهم يا عليم، اللهم يا خبير، اللهم يا مبدئ، اللهم يا معيد، اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وافتح علينا حكمتك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas pelbagai limpahan rahmat dan karunia pada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita kembali bersama-sama dalam majlis ilmu kita, iaitu membincangkan ayat-ayat Al-Quran dari segi bahasanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati majlis kita ini dan menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa juga kita sampaikan peruntukan untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan sunnah dan ajaran beliau sehingga kita dapat bersamanya di akhirat kelak dalam syurga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, perbincangan kita tentang surah Az-Zumar pada pertemuan lepas berhenti pada ayat yang ke-24, yang mana pada perbincangan sebelum itu kita mendapat kefahaman bahawasanya orang yang dibukakan dadanya ataupun hatinya untuk menerima Islam, maka orang ini berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ini insya-Allah akan mudah terkesan dengan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu merupakan kitabullah yang mirip, ya, dan ada ayat-ayatnya yang diulang-ulang, dan bagi orang-orang beriman ketika mendengar ayat-ayat tersebut tersentuh hati mereka, bergetar hati mereka, dan bukan hanya hati, kulit pun, kulit mereka pun bergetar. Sebab apa? Mereka kenal Allah Subhanahu wa taala, tahu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut apabila menyalahi apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, dan mereka ini jugalah orang yang berusaha untuk menghindarkan azab Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menjaga perbuatan mereka sehingga tidak melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah mereka ini akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Dan kepada orang yang sebaliknya, orang kafir, maka Allah kata, "Dzuqu ma kuntum taksibun", rasakanlah apa yang dahulu kamu telah usahakan, apa yang telah kamu lakukan. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, ayat kita yang akan kita bincangkan ini iaitu ayat 25, membincangkan lebih lanjut mengenai sebenarnya orang-orang kafir. Sebelum itu mari kita baca terlebih dahulu, dan sila tuan-puan baca selepas saya. Ya. Fa'atahumul, tersilap saya. Fa'atahumul azabu. Allah tak ada. Fa'atahumullah. Oh ya, betul. Dia berdempet. Ya, betul. Okey, terima kasih. Tersilap. Okey, baik. Mari kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita bincangkan ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Okay, baik. Jadi ayat kita ini menyambung ayat 24 yang mana bercerita tentang perbezaan orang yang bertakwa yang berusaha menghindarkan azab Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat, dan satu lagi adalah tentang orang zalim yang mereka itu tidak mempedulikan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dikatakan oleh Allah dzuqu ma kuntum taksibun, mereka akan mendapatkan azab dan merasakan disebabkan oleh perbuatan mereka. Apakah perbuatan mereka? Maka ayat 24 25 ini menerangkan, apa kata Allah? Kadzdzaba. Perbuatannya adalah kadzdzaba. Apa makna kadzdzaba? Ya, telah mendustakan, telah mendustakan. Alladzina kadzdzaba, telah mendustakan alladzina, orang-orang yang min qablihim, sebelum mereka, telah mendustakan orang-orang yang sebelum mereka. Kalau boleh nak terjemahkan bahasa Melayu, orang-orang sebelum mereka telah mendustakan. Okey, di sini tuan-puan dan saudara sekalian, kalau tuan-puan nampak kadzdzaba ini adalah mutaaddi. Mana mutaaddi? Mutaaddi apa makna dia? Perlukan kepada objek, kan? Ini adalah kadzdzaba mutaaddi,
mutaaddi. Kadzdzaba yukadzibu. Ya, kadzdzaba yukadzibu. Dari segi saraf, wazan fa'ala ini apabila ada tasydid, apakah makna yang terkandung dalamnya? Itu berulang, ya. Berulang perbuatan mendustakan itu. Kadzdzaba, ya, telah mendustakan berulang kali. Ya. Siapa dia? Orang-orang sebelum mereka. Dan di sini menariknya, kita ada fa'il. Mana fa'il kat sini? Alladzina. Ini fa'il, kan? Ini fi'il. Ini fa'il. Tapi apa yang missing kat sini? Apa yang tidak disebutkan di sini? Apa yang dihazafkan kat sini? Maf'ulun bih, ya. Semestinya ada fi'il, fa'il, dan fi'ilnya mutaaddi pula tu. Mutaaddi apa itu? Perlukan kepada objek. Tetapi di sini tidak disebutkan objeknya. Ya. Itu dihazafkan apa di sini ni? Maf'ulun bihnya dihazafkan. Okey. Baik, tuan-tuan dikasih sekalian, kenapa dihazafkan? Kalau tuan-tuan lihat, ia ada perbincangan pada ayat sebelumnya sebenarnya, kan. Mereka mendustakan apa dia? Mendustakan ayat-ayat Allah. Mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, Maka kat sini ni seolah-olah apa yang mereka dustakan itu orang dah tahu dah, dah diketahui dah apa yang mereka dustakan itu, maka tidak disebutkan lagi, understood daripada konteks cerita ataupun ayat-ayat yang sebelumnya. Kadzdzabal ladzina min qablihim ar-rusul. Mungkin rasul-rasul. Al-anbiya, nabi-nabi. Lagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kadzdzabal ladzina min qablihim, iaitu ar-rusul, ayat-ayat Allah, ya. Nabi-nabi yang sebelum mereka itu mereka dustai. Mereka tak percaya. Kadzdzabal ladzina min qablihim. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan di sini sebenarnya kesan daripada pendustaan tadi itu. Maka didatangkan apa? Fa'atahumul adzabu. Fa'ata, maka datang kepada mereka. Apa yang datang tersebut? Siksaan, azab, ya. Maka datang kepada mereka azab ataupun siksaan, ya. Tadi saya tertulis Allah, okey. Sebenarnya tak ada di sini Allah, menunjukkan di sini tuan-puan dan puan sekalian, azab tu sendiri yang datang kepada mereka. Perkataan ata, tuan-puan, datang dengan mudah, dia ada beza nanti itu. Qadima, benar datang juga. Qadima, tuan-puan, biasanya digunakan adalah untuk datang dengan susah payah, Qadima min makanin ba'id, datang dari tempat yang jauh, Qadima. Ja'a, tiba juga, datang juga, dan datang ja'a ini dia lebih luas sebenarnya. Boleh untuk yang senang, boleh juga yang susah, tapi ata biasanya adalah yang senang, mudah. Okey. So, tuan-puan dan puan, ini menunjukkan apabila satu kaum tersebut mendustakan para rasul, azab itu sangat mudah datang. Fa'atahumul adzabu. Walaupun pada asalnya sebenarnya Allah yang mendatangkan, tuan-puan, tetapi disebabkan oleh sifat pendustaan yang mereka lakukan itu, perbuatan mendustakan yang mereka kerjakan tersebut, azab itu sendiri yang datang. Di sini fa'il pada ayat kita apa di sini ni? Azab tu. Fa'atahumul azab. Ini adalah fa'il dia. Ini fi'il, dan hum ini apa dia? Maf'ulun bih. Datang kepada mereka azab. Dan datang dia macam mana? Min haitsu la yash'urun. Min haitsu, dari haitsu, tuan-puan, dia banyak makna. Haitsu ini di antara
isim mabni. Ya. Haitsu ini adalah isim mabni. Haitsu ini isim apa nama dia tuan-puan? Masuk apa ni isim mabni ni? Az-zaraf, yes. Haitsu ni tuan-puan dia adalah zaraf sebenarnya. Zaraf. Keterangan, menunjukkan bagaimana ataupun dari tempat mana. Dan haitsu ni tuan-puan dia lebih general daripada tempat sebenarnya. Dari keadaan pun boleh juga, dari arah, min haitsu la yash'urun, min haitsu la yash'urun, fa atahumul azabu min haitsu la yash'urun. Dari arah boleh juga tuan-puan terjemahkan, dan dia adalah mabni di sini. Dia adalah zaraf yang mabni. Zarafnya ada dua nanti, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Dan haitsu ini di antara zaraf yang mabni. Mabni apa maksudnya? Tak berubah. Apa yang tak berubah kat sini? Iaitu haitsu yang mana didahului oleh huruf jar. Huruf jar biasa dia macam mana? Mengkasrahkan, kan? Menjadikan dia baris bawah. Akan tetapi karena haitsu ini di antara zaraf yang mabni. Zaraf mabni. Zaraf yang tidak berubah. Siapa tahu lagi apa lagi zaraf yang mabni tuan-puan? Amsi, yes. Dia tetap baris depan. Apa-apa situation dia tetap baris atas. Amsi. Apalagi al-an. Al-an pun termasuk mabni. Dia sentiasa baris atas. Al-ana, tak ada al-anu, Okey, dari sekarang awak kena buat sendiri. Cakap. Dari sekarang awak kena buat sendiri. Minal ana, tetap ana tahu. Minal ana ta'malu wahdak. Apa dia tu? Awak buat sendiri. Ini nak cakap kat siapa ni? Kat suami ke? Minal ana. Dia tetap ana, dia tak berubah menjadi baris bawah. Minal ana ta'malu wahdak. Ta'malu apa tu? Wahdak. Ta'malu tu awak buat sendiri. Minal ana. Dia tetap dengan berbaris apa di sini? Baris atas. Okey. Ya. Minal ana. Okey. Baik. Minal ana ta'malu wahdak. Dia mabni, Dia ada nanti al-an, amsi. Ghadan macam mana? Ghadan adakah esok? Adakah dia mabni atau mu'rab? Dia mu'rab. Yauma ghadin. Dia berubah, Minal ghad. Minal ghad. Tapi tuan pun kena ingat, ada beza ghadan dengan al-ghad. Apa beza itu? Kalau kita bubuh alif lam dengan tak bubuh alif lam. Apa beza ghadan? Ghadan yang ada alif lam, yang ada tak ada alif lam dengan al-ghad. Okey, ada alif lam. Atau amsi. Boleh tak al-ams? Boleh tak? Dia ada, boleh. Siapa tahu beza dia? Dia ni boleh berubah-ubah. Al-ghaddu atau al-ghaddi. Okey. Siapa tahu beza dia? Yang ada alif lam, tak ada alif lam. Biasanya tuan-puan, yang ada alif lam apa tuan-puan faham?
Dia definite kan. Ingat. Untuk zaraf tuan-puan dia terbalik. Ya. Dia terbalik. So macam mana? Terbalik macam mana? Gadan, what mean gadan? Tomorrow, esok. Tuan kena ingat tu. Kalau gadan tuan-puan sebut, maknanya itu apa? Esok yang lepas hari ni. Gadan. Kalau amsi tanpa alif lam, semalam betul. Yesterday betul. Definite day dia. Okey? Ini dia beza dia. Nak highlight sikit. Okey? Ulang balik. So, gadan dengan amsi, maknanya di sini apa dia? Definite. Definite yang mana dia? Gadan esok tu, dan amsi mana tu? Semalam betul-betul. Yang kalau hari ni hari Khamis, mana yang amsi tu pada tu? Semalam yang hari Rabu. Berbeza nanti tuan-puan al-ghad. Al-ghad justru tak definite. Dia terbalik. Besok yang boleh jadi besok Jumaat, besok Sabtu, besok Ahad. So dia mempunyai masa yang lebih panjang. Time frame dia lagi panjang. Time frame dia lebih luas. Okey? Ghad. Al-ghad. Yaumul ghad. Nama kata okey? Tak menentu jadi dia. So dia jadi apa dia tu? Jadi terbalik Al-ams macam tu juga. Kalau tuan-puan kata al-ams, kemarin dulu. Dia bukan maksud dia semalam betul-betul. Jadi ini perbezaan dia ketika zaraf tuan-puan. Saya suka saya like sikit kebetulan kita bincang tentang haitsu. Yes. Jadi ada alif lam dia indefinite. Jadi dia macam terbalik di sini. Lari dari kaedah biasa. Kaedah biasa kita tahu macam mana alif lam tu lagi definite kan? Jadi berbeza untuk iaitu zaraf ini. Terutama iaitu gadan dengan amsi ni. Okey, dalam surah apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad lighadin yauma wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Di sana ada alif lam tak? Ghadin mana dia ada apa di sana tu? Tanwin. Ada tanwin, adakah definite atau tak definite? Definite. Apa maksud ghadin dalam ayat tu? Sehingga seseorang memperhatikan apa yang dia buat untuk hari esok. Hari esok di sana tuan-puan, itu definite. Maksudnya adalah hari akhirat kat sana. Al-Hasyr 18. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Jadi yang ada alif lam justru macam mana? Dia tak definite. Amsi seperti itu juga. Baik. Jadi haitsu di antara adalah zaraf yang mabni, yang tak berubah disebabkan oleh posisinya. Min haitsu la yash'urun. Min haitsu dari arah, dan juga tuan-puan dari masa, maka kalau orang bertakwa berbeza. Orang bertakwa kata Allah dalam surah Talaq macam mana? Man yattaqillaha yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Min haitsu juga. Tapi apa itu? Rezeki. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka ia akan mendapatkan rezeki dari arah yang dia tak sangka-sangka. Dan untuk orang yang zalim, orang yang kafir, orang yang ingkar, sebaliknya, fa'atahumul azabu min haitsu la yash'urun.
yang dia tak yang tak dia sedari, yash'urun, dia tak rasa, Baik. So, tuan-puan dan kasih sekalian, ini fa'il, ini adalah jar majrur, Dan tuan-puan dan kasih sekalian, dia semestinya baris bawah, tetapi ini adalah mabni, maka dia tak terkesan, Dan tuan-puan, jumlah ini nanti dia jadi mudhaf tahu. Haitsu ini mudhaf, la yash'urun ini komplit dia tu macam mana? Ini kan nafi dan ini fi'il mudhari' kan? Jadi ini kan zaraf tadi kan? Zaraf dia akan jadi mudhaf tahu. Jadi apa dia tu? Mudhaf. Jumlah dia ni ini jadi apa tu? Mudhafun ilaih. Jadi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ini sentence dia tu. Okey? Ya. Ya. Haitsu dia mudhaf, dan nanti sentence dia nanti tu fi mahall, nama dia i'rab mahalli, nama dia in the possession dia sebagai apa tu? Mudhafun ilaih. Okey, silakan. Apa dia? Iya. Ya. Betul. Okey. Jadi fa'atahumul azabu min haitsu la yash'urun. Jadi ada i'rab lafzi. Tuan-puan belajar tak dulu kan? I'rab lafzi, siapa tahu? Saya nak ingatkan balik Ingat kelas kita ni kelas mengingat balik pelajaran lama nak bagi tahu kita dah belajar dah dulu, ya kan? Cuma apa dia tu praktikal dia tu kurang, maka tak ingat lah. So sekarang ini kita tunjukkanlah i'rab ada beberapa jenis. Pertama tuan-puan, i'rab apa nama dia tu? Lafzi. I'rab lafzi tu perubahannya tu tuan-puan nampak jelas pada baris akhir dia. Contoh tuan-puan kita al-azabu. Ya kan? Baris depan kan nampak tu. Lafaz dia tu baris depan, ya kan? Apa lagi? Mungkin adalah nanti fa'adzaqahumullahu. Ada baris depan, al-khizya baris atas, ya kan? Fil hayati. Nampak tak perubahan baris dia tu? Itu nama dia i'rab apa dia tu? I'rab lafzi. Ya. Nanti kedua nama dia i'rab, siapa tahu? Takdiri. Ya. I'rab apa nama dia tu? I'rab takdiri. Takdiri ni macam mana? Perubahan baris belakang itu tak nampak. Perubahan baris dia tu tak nampak, dia tersembunyi. Seperti apa? Dunia fil hayatid dunya. Sebab ada alif belakangnya. Okey, so dia tak nampak. Fi hadza. Ini mabni, ya kan? Mana lagi yang tersembunyi? Ini dunia ni contoh kat sini, nanti tuan-puan ada yang ketiga, iaitu i'rab nama dia mahalli, ikut posisi dia. Di antara mahalli ni tuan-puan, itu adalah apabila dia mabni. Apabila dia apa tu? Mabni. Seperti min haitsu ni lah. Min haitsu ni mabni kan? Maka tuan-puan fi mahalli jarrin isim majrur. Ya. Fi mahalli. Mahalli tu apa dia tu? Berdasarkan posisi dia. So baris dia tak nampak berubah dan juga tak tersembunyi. Memang belakang dia haitsu baris depan tak sembunyi pun. Ya kan? Cuma dia tak berubah. Sebab apa? Sebab dia adalah i'rab dia i'rab mahalli nama. Dia mabni, maka dia i'rab mahalli. Jadi perkataan yang mabni nanti termasuk fi mahal nanti, yang mabni. Apa lagi yang fi mahalli tuan-puan? Apabila dia dalam bentuk jumlah. Ya, dalam bentuk apa tu? Jumlah. Sentence. Okey? Seperti mana dia? La yash'urun. Ya. Ini
fi jumlah. Jumlah fi mahalli jarrin. Jumlah fi mahalli jarrin. Nama dia apa? Mudhafun ilaih. Okey, saya ulang balik. So i'rab ada berapa? Ada 4 sebenarnya. Yang saya ajar saya sebut baru 3 lah ya. Ada satu lagi ya. Nama dia i'rab mahki nama dia. Mahki. Tapi tuan-puan mahki ni jarang-jarang So, yang banyak adalah 3 di atas tu. Iaitu i'rab apa tadi? I'rab lafzi, i'rab takdiri, dan i'rab kedua apa? Mahalli. I'rab lafzi yang nampak pada belakang dia tu, pada huruf akhir dia tu perubahan baris dia. Takdiri tuan-puan dia tersembunyi disebabkan oleh apa? Satu ada alif maksurah, alif mamdudah mungkin, manqus, ya kan? Ini. Disebabkan oleh apa tu? Ada ya kat belakang tu. Ya, huruf ilah kat belakang ini menyebabkan apa jadi tu? Dia takdiri, tersembunyi. Apa dia tu? Ya mutakallim tu itu mabni. Kalau mabni kat mana dia? Mahalli. Ya? Ibadi, ibad tu saja tu zahir tu. Ibad. Okey. Baik. So ada i'rab takdiri, ada i'rab mahalli, ya. Mahalli ni biasa yang mabni tu. Seperti apa? Isim ini kat sini. Isim isyarah, isim mausul, minta maaf. So alladzina isim mausul mabni ala fathin fi mahalli raf'in fa'il. Cakap macam tu. Tu mahal, posisi dia pada kedudukan fa'il. Apa lagi? Itu dhamir, kan? Dhamir mabni tak? Mabni kan? Fa'atahumu, hum. Ya kan? Hum sebenarnya adalah maf'ulun bih kan? Tapi dia tak nampak baris atas pun sebab dia mabni. Hum dhamir muttasil mabni ala sukun. Sukun asalnya sebenarnya mabni ala sukun fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Mahal tu mahalli. Fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Kita cakap macam tu. Jadi yang mabni ni dia masuk dalam mahalli. Okey? Nanti yang satu lagi yang mahalli apa dia tu? Jumlah. Jumlah. Sentence ni pada kedudukan, pada mahal nasab, pada mahal jar, pada mahal rafa. Okey? Itu dia. Okey, ada soalan? La mahala laha apabila satu adalah jumlah isti'nafiyah. Posisi dia. Kalau dia jumlah, biasanya jumlah. Ya? Tapi word by word biasanya mesti ada posisi dia. Word by word ataupun secara lafzi ada. Nanti yang la mahala itu adalah iaitu apabila dalam bentuk jumlah. Di antaranya jumlah silah, la mahala lah minal i'rab, ya, ataupun jumlah isti'nafiyah, ya. So itu dia apa nama dia yang tak ada kedudukan, Baik. Kita sampai mana tadi? Kita baru sampai la yash'urun baru, Kita sambung boleh? Kita ada masa sambung fa'adzaqahum. Jadi kesan daripada pendustaan yang mereka lakukan, datang azab dengan senang tanpa mereka perasan, tanpa mereka rasa. So apa azab dia tu? Sebenarnya apa yang berlaku pada mereka, kadang-kadang kekayaan mereka, kadang-kadang kemasyhuran mereka yang mereka rasa sebenarnya tak azab pun, tapi dalam dia azab. Okey. Kemudian apa lagi kata Allah? Fa'adzaqahumullahu al-khizya. Fa'adzaqahumullah, lalu Allah merasakan. Adzaqa di sini apa tuan-tuan? Merasakan, ya. Berasal daripada iaitu adzaqa. Asal dia betul adalah dzaqa, mujarad adalah dzaqa yadzuqu. Ini yadzuqu, merasakan sendiri.
Adzaka yadzuqu. Dzaqa yadzuqu. Dia merasakan. Kalau adzaqa, apa fi'il mudhari' ada ni? Yudhiqu. Ini beza ya. Adzaqa yudhiqu. Memberi rasa, memberi dia merasakan, bagi dia merasakan. Contoh tuan-puan dan kasih sekalian, tuan-puan masak ya kan. Lepas tu tuan-puan try. Oh sedap lah. Itu mana tu? Itu dzaqa. Maka datang suami. Bang. Saya sikit ni. Itu apa itu? Adzaqa. Bagi dia rasa. Oh sedap lah. Okey lah tu. Dia kata. So adzaqa. Ya. So tuan-puan dan kasih sekalian, kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa'adzaqahumullah. Di sini mana fa'il di sini? Allah, ya. Allah ini adalah fa'il. Lalu Allah merasakan kepada mereka, merasakan, memberi rasa, membagi dia rasa, ya. Fa'adzaqahum. Apa yang dirasakan kepada mereka? Al-khizyah, kehinaan. Tuan-puan dan kasih sekalian, adzaqa, dzaqa saja di sini dia dah mutaaddi tahu. Ya, dzaqa saja waktu dia mujarrad, dia dah mutaaddi tahu. Dzaqa ta'am. Dzaqa ta'am, dia merasakan, dia merasakan makanan tu. Ya. Okey. Dia mutaaddi tapi baru dengan satu maf'ul, li maf'ul, mutaaddi ila maf'ulin. Ya. Kepada satu maf'ul. Satu maf'ul. Ya. Ingat, apabila mujarrad dia dah mutaaddi tuan-puan, maknanya kalau kita tambah lagi, dia akan perlukan kepada maf'ul yang kedua. Maka ini ni mutaaddi ila maf'ulain. Ya. Ila maf'ulain. Basically macam tu. Yep. Lagi dah akan jadi dua jadi dia. Syariba. Contohlah kan. Syariba berarti tu minum. Mutadi ke tak? Mutadi kan? Syariba yashrabu dah mutadi dah. Minum Coca-Cola ya kan? Minum kopi. Ya? Okey. Ini dah mutaaddi dah. Syaribal ma' ataupun yashrabul ma', ya kan? Okey, ini dah jadi maf'ul bih. Okey. Kalau tuan-puan kata, boleh tak asyraba? Maknanya di sini dia perlu dua maf'ul bih nanti. Asyraba, meminumkan. Asyraba apa itu? Memberi minum. Ya. Contoh cucu tuan-puan tak pandai lagi minum air sendiri kan? Maka lepas makan ya kan? Asyrabat jaddatu hafidahu alma. Dia kena dua jadi deh. Asyrabat al-jaddatu, asyrabat apa tu? Meminumkan. Al-jaddatu nenek. Hafidaha. Ini maf'ul bih pertama. Ini fa'il ya. Asyrabat al-jaddatu hafidaha apa? Al-ma. Ini maf'ul bih kedua dia. Ya. So soalannya, kalau mujarrad dia sudah mutaaddi, maka kita tambah lagi dia. Maknanya dia akan jadi apa? Dua maf'ul bih. Ya.
Ada tak mujarad dia dah ada dua maf'ul bih? Mujarad je dia dah ada dua maf'ul bih. Ada ra'a, ya kan? Kalau sekiranya mujarad je dah dua maf'ul bih, ditambahkan wazan dia, maknanya jadi apa? Dia jadi tiga nanti. Ja'ala, ya kan? Okey. Tak apa. Itu panjang pula cerita tadi. Setakat tu boleh faham, okey. So, poin saya kat sini adalah mengenai adzaqa. Kalau tuan-puan lihat pada ayat sebenarnya fadzuqul azaba bima kuntum taksibun, kan? Itu tu adalah perlukan maf'ul bih satu. Tapi di sini adzaqa. Adzaqa maknanya dah ditambah hamzah kat sini. Adzaqa ini adalah fi'il madhi. Hum ini adalah apa di sini? Maf'ul bih pertama. Maf'ul bih satu, ya. Dan Allah itu jadi fa'il dia. Al-khizya ini jadi apa? Maf'ul bih kedua. Maf'ul tsani, ya. Jadi ada dua maf'ul kat sini. Okey. Kemudian maka Allah rasakan kepada mereka kehinaan fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Ya. Nampak tak perbezaan, tuan-puan? Azab, tuan-puan, datang sendiri. Tapi ketika merasakan kehinaan, Allah yang disebutkan fa'il dia. Padahal sebenarnya semua balik kepada Allah, ya kan? Allah yang punya kerja semua, kan? Tapi ketika mendatangkan kehinaan tersebut, Allah yang buat kerja. Maka ada orang yang secara zahirnya, tuan-puan, dia orang mulia, tuan-puan, tapi tiba-tiba terbongkar rahsia dia sehingga jatuh hina. Ya. Kalau ikut dia dah bajet dah tu. Dia dah apa nak tu? Dia dah apa? Dah bajet apa setelah tu? Dah plan untuk cover habis semua. Cover, ya. Secara ini dia takkan mungkin orang tahu. Faham, ya? Tapi tuan-puan, Allah nak jatuhkan dia. Nak jatuhkan. Walaupun dengan sedahsyat-dahsyat dia cover tersebut, ada benda yang di luar jangkaan dia. Itu cara Allah kadang-kadang. Ada orang mungkin, tuan-puan, kalau ikut dia, tuan, kuasa dia tu takkan jatuh punya. Dah berlapis-lapis apa namanya tu? Barisan yang akan menyokong dia, kan? Tapi tuan-puan, kalau Allah nak jatuh, itu peranan Allah nampak di sana. Bisa dalam kejatuhan sesuatu tersebut, peranan Allah nampak. Maka Allah kata fa'adzaqahumullahu, Allah sebutkan Allah itu al-khizya fil hayatid dunya. Ini cerita kat dunia, tahu. Kat dunia nanti nampak peranan Allah tu. Semestinya orang beriman tu pun dia sedar. Tapi kerana dia kafir tu pun dia tak sedar-sedar juga. Ya? Kejatuhan dia yang merudum dengan dahsyat dan tiba-tiba tu, semesti dia apa? Dia reflect diri, kan? Aku dah buat sedahsyat-dahsyat ni, tapi kenapa masih lagi berlaku benda ni? Semesti dia apa? Sedar diri. Tuhan nak tegur aku kot. Itu kalau orang beriman, Tapi tuan-puan, kalau orang kafir, tuan-puan, dengan cara itu pun dia tak sedar. Dia cari jalan lagi. Dia buat sebagai dia cari, dia cover dengan cara lain pula, ini dia. Dan tuan-puan kasih sekalian, menunjukkan, tuan-puan, bahawasanya dia tak sedar diri juga, akhirat dia kena. Wala azabul akhirati akbar. Wala azabul akhirati akbar. Dan sungguh azab akhirat itu lebih besar.
Lebih besar. Akbar. Arti kata di dunia Allah hinakan dengan cara tersebut, dia tak sedar juga, lalu dia mati dan menunggunya pada waktu itu azab akhirat yang lebih dahsyat lagi. Allah hinakan dengan lebih dahsyat lagi. Okey, dari segi i'rab tuan-puan, apa i'rab wala azabul akhirah? Siapa tahu i'rab dia ni? Ya, first lam ini lam ibtida nama dia. Lam apa nama itu? Lam ibtida. Lam ibtida. Azab ini jadi mubtada. Selain itu dia jadi mudhaf. Akhirat ini jadi apa? Mudhafun ilaih. So mana khabar dia? Akbaru khabar. Yes. Khabar kepada azab. Sungguh. Lam ibtida bermakna taukid. Dia lam ibtida ni dia diletak di permulaan. Dia sebenarnya juga taukid. Lamul ibtida wa taukid. So dikatakan dia ibtida disebab posisi dia. Ataf. Yes. So lam ibtida disebab dinamakan ibtida sebab dia terletak di awal. Dan dari segi meaning dinamakan lam taukid. Jadi kadang-kadang macam tu. Sudah Al-Quran dia ada wakaf lepas dunia. Ya, betul. Okey. Lamul ibtida. Dan tuan-puan ada masanya lam ibtida ni kita pindahkan dari depan ke belakang. Disebabkan masuk inna. Innal insana lafi khusrin. Nama dia muzahlaqah. Muzahlaqah tu tergelincir. Yang mana dari dia duduk depan dipindah ke belakang sebab ada yang lebih kuat, iaitu inna. Inna tu kan taukid juga kan? Dia taukid juga dan dia wajib duduk depan inna tu. Maka dia pindah ke belakang, namanya ketika itu berubah menjadi lam muzahlaqah nama dia. Daripada ibtida dia tukar jadi muzahlaqah. Jangan tulisan dia muzahlaqah. Macam ni Baik. Apa dia tu? Muzahlaqah. Itu lam yang tadinya duduk depan, karena ada inna, dia pindah ke belakang. Sebab inna pun dia taukid. Lam ini pun taukid, kan? Inna lebih kuat. Maka dia pindah ke belakang. Jadi dari lam ibtida ditukar menjadi apa nama dia? Lam muzahlaqah. Sebab dia perpindahan tempat tadi tu. Jadi ibtida saya kata tadi tu dinamakan disebabkan tempat dia tahu. Ya. Dari segi makna dia masih taukid lagi. Didudukkan di tengah pun, diletakkan di belakang tadi kan, di tengah. Disebabkan dah masuk inna, dia masih taukid lagi. Cuma beritu nama lainnya dari segi tempat dia dah tukar jadi apa? Muzahlaqah. Maksud muzahlaqah ni dia boleh bukan tidak awal anyway. Ini muzahlaqah mana dia berpindah. Muzahlaqah ini dia berpindah. Tergelincir dipindahkan maksudnya. Okey. Wal azabul akhirati akbaru. Jadi azab akhirat menunggu mereka lagi dahsyat. Tu macam mana? Lau kanu ya'lamun. Kalau diorang tak tahu, masalah diorang pun tak tahu juga. Dah sampai di sana baru diorang tahu. Selagi di dunia diorang tak tahu. Tapi bagi orang beriman, karena mereka membaca ayat-ayat Allah, ayat Quran, kesan daripada pendustaan itu dahsyat nanti. Dahsyat di akhirat. Lau kanu ya'lamun. Okey, kita sambung tuan-puan. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal. Daraba asalnya pukul, tuan-puan, tetapi di sini kami membuat. Kenapa digunakan perkataan daraba untuk membuat perumpamaan? Disebabkan tuan-puan,
contoh ini contoh yang kita tak perasan, ya. Benda yang kita tak alert, lalu tuan-puan didatangkan kepada kita umpama satu pukulan. Boleh dikatakan tuan-puan, buat kita sentap. Buat kita sentap. Maka digunakan iaitu darabna ataupun daraba. Supaya kita lagi terkesan, lagi terpengaruh, ya. Maka digunakan darabna. Maka biasanya perumpamaan-perumpamaan tersebut perumpamaan yang sangat logik dan sangat mudah kita cerna, kita fahami, ya. Ini biasanya perumpamaan tersebut, Maka kata Allah, walaqad darabna linnas, sungguh kami telah membuat kepada manusia fi hadzal Quran, di dalam Al-Quran ini, min kulli mathal, banyak perumpamaan, ya, dari setiap perumpamaan. Jadi Allah banyak buat perumpamaan dalam Quran. Maka ada nama itu pun ayatul amsal. Jamak daripada misal apa itu? Amsal. Maka ada nama dia ayatul amsal. Ya. Jamak daripada misal. Ayatul amsal adalah ayat-ayat yang mengandungi perumpamaan. Ya. Dan semestinya bagi orang beriman, ayat-ayat perumpamaan ini mereka fahami dengan baik. Kalau mereka tak faham, dia kena ulang baca balik. Apa ni Dia tak boleh berlalu daripada ayat-ayat perumpamaan ini tanpa dia faham. Dia kena faham. Ini usahakan. Dan tuan-tuan, banyak dalam Quran ayat perumpamaan. Apakah ayat perumpamaan pertama yang disebutkan oleh Allah dalam Quran? Siapa tahu? Ya. Okey, sebelum turun hujan tu, itu dah ke berapa dia tu? Tauqada nara. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsir. Itu adalah perumpamaan pertama. Saya nak tanya, apa maksud dia? Dah tengah dulu. Ya, apa dia kah? Ya. Okey, bagus. Orang munafik ini suka macam mana? Dia suka menyebarkan fitnah, ya. Maka apabila fitnah itu dah merebak, apa kesan dia tuan-puan? Fitnah akan menyebabkan keberkatan hilang. Cahaya Allah tu maksudnya tu keberkatan, ya. Rahmat Allah, ya, iaitu petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan hilang. Yang mana akan hilang daripada mana tuan-puan? Bukan hanya dari dia je tahu, tapi juga daripada orang-orang sekeliling dia. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Perumpamaan mereka seperti perumpamaan orang yang menyalakan api. Dia nyalakan api, falamma adaa'at ma hawlahu. Sekitar api itu dah menerangi, maksudnya tuan-puan, fitnah itu dah tersebar. Falamma adaa'at ma dhahaballahu binurihim. Allah akan hilangkan cahaya mereka. Apa? Hilangkan keberkatan daripada mereka, hilangkan kebaikan. Jadi kalau fitnah dah merebak tuan-puan, maka macam-macam kita boleh lakukan, bergaduh tuan-puan, berpecah belah, ya kan? Ini dia. Dan itu kerja daripada siapa? Orang munafik. Nanti wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Dah hilang rahmat Allah, dah hilang keberkatan Allah, apa jadi dia? Maka mereka dalam kegelapan. Dalam kegelapan. Okey? Itu di antara makna daripada perumpamaan tersebut. Ini kita pun didatangkan oleh Allah perumpamaan. Dan Allah kata macam-macam Allah datangkan. Min kulli mathal.
Di antara fungsinya tuan-puan, la'allahum yatadzakkarun. Mudah-mudahan mereka mengambil pelajaran, mengambil peringatan. Mereka teringat. Tuan-puan, ayat perumpamaan biasanya macam mana tuan-puan? Dia akan associatekan sesuatu yang abstrak itu dengan perkara yang boleh nampak. Betul tak? Dia nak cerita tentang perkara yang abstrak tetapi digambarkan dengan apa itu? Yang macam mana? Yang nampak, yang betul. Dia semacam perbandingan jadi dia kan. Okay? So, tuan-puan dan puan, ini mungkin satu pelajaran yang sekarang ni ada orang ingat tuan-puan untuk membantu kita ingat lama. Apa cara dia tuan-puan? Ada sistem associate, iaitu kita ketika mengingat sesuatu kita ingat benda lain. Benda yang apa itu? Yang ada kaitan, yang benda tersebut benda yang boleh nampak, boleh yang visible. Kan ada cara mengingat, ya kan? Dia memudahkan kita dan dia akan ingat lama, dia kata. Dia akan ingat lama. Ya. Ingat rotan, ingat mak. Ingat mak. Atau ingat pelajaran dahulu mak cakap. Ya kan? Jadi ada benda yang kita ini dia akan membantu kita lama ingat dia. Seolah-olah tuan-puan ayat ini mengisyaratkan kepada perkara itu. Kalau kita nak satu perkara itu lama kita ingat tuan-puan, kita associatekan dengan benda yang visible, yang nampak oleh kita. Ya. Satu benda yang buat kita ingat lama-lama. Yes. Macam kita kat sekolah dulu rebo tu, big year tu. Rebo. Ya. Itu mungkin salah satu dia. Yes. Banyak color kan. So teringat kita. Lain orang mungkin lain cara benda yang trigger dia. Ya, based on experience dia kan. Dia menyebabkan dia akan ingat. Okey? Jadi la'allahum yatadzakkarun. So Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita pun macam tu. Maka ketika ingat dalam Al-Quran kadang kalau kita ingat cahaya tuan-puan, kita ingat apa tuan-puan? Ingat Islam. Ingat apa lagi? Rahmat Allah. Ingat hidayah Allah, ya kan? Kalau tuan-puan disebutkan dalam Al-Quran adalah iaitu kegelapan. Apa tuan-puan ingat? Ingat adalah itu yang tak elok, ya kan? Kehancuran, kesedihan, kehinaan. Dia associatekan seperti itu. Ya. Jadi Itu dia bagi apa, Ustaz? apa dia? Ayat perumpamaan. Ayatul amsal. Ayatul amsal gunanya tuan-puan ini yang Allah kata la'allahum yatadzakkarun. Mudah ingat dan mudah ambil pelajaran. Ya? Mudah ingat dan mudah ambil pelajaran. Ya? Ya. Maka macam tadi Kak ini kata ingat rotan, dia kata. Tak boleh lah. Tak naklah buat. Ya kan? Kalau tuan-puan ada pengalaman apa nama dia tu? Tengok budak kena berdiri kan. Aku dulu kena tuk ketampi. Pernah dulu ustaz ataupun cikgu aku buat macam ni. So kita jadi pelajaran, jadi pelajaran bagi kita. La'allahum yatadzakkarun. Ya. Dan tuan-puan kasih sekalian, Allah menerangkan perumpamaan itu dalam bentuk apa? Tuan-puan kena ingat. Qur'anan. Kan? Bacaan dalam bahasa Arab. Ini dia. Maka memahami perumpamaan dalam dalam Al-Quran tuan-puan kena faham prinsip bahasa Arab. Qur'anan Arabiyyan. Dia adalah bacaan yang dalam bahasa Arab ghaira dhi iwaj, yang tidak apa? Yang tidak bengkok. Ghaira tidak ataupun tanpa mempunyai dhi mempunyai iwaj, bengkok, ya. Iwaj.
yang tidak mempunyai bengkok. Ada adalah bahasa Arab ini direct. Apa itu? Terang-terang, jelas-jelas, straightforward, ya kan? Ini dia. Arabiyan, Qur'anan Arabiyan ghaira dhi iwajin. Ya? Yang mana apabila orang berpegang dengan Quran ini, dia akan mudah untuk mencapai takwa. La'allahum yattaqun. Ya. Dia ambil pelajaran daripada perumpamaan-perumpamaan tersebut yang disebutkan dalam Al-Quran, yang dia dalam bentuk bahasa Arab, ya. Dan dia jelas-jelas sebenarnya. Terang-terang perumpamaan tersebut. Kalau dia ambil pelajaran tersebut, insya-Allah dia mudah untuk menjadi orang bertakwa. Siapa tahu i'rab daripada Qur'anan? Ini adalah hal. Okey? Arabian, ini adalah sifat. Dan dia ini selain ada dia jadi mausuf. Ya. Itu sifat. Sifat pertama. Sifat kedua apa itu? Ghaira. Ini adalah sifat kedua dia. Pertama, dia itu bahasa Arab. Bahasa Arab, ya. Yang kedua pada itu, dia tidak bengkok. Dia lurus-lurus je. Ghaira dhi iwajin. Ini jadi sifat. La'allahum yattaqun. Mudah-mudahan mereka bertakwa. Maka diberi oleh Allah contoh tentang perumpamaan itu pada ayat yang ke-29. Cuba fahami. Allah dengan ayat 29 ini nak terangkan sebenarnya adalah tentang beza orang yang bertauhid dengan orang yang syirik. Apa kata Allah? Daraballahu mathalan. Allah membuat perumpamaan. Perumpamaannya macam mana? Rajulan, seorang lelaki, fihi syuraka. Fihi, tuan-puan boleh terjemahkan dimiliki. Padanya atau dirinya itu dimiliki oleh fihi, dimiliki syuraka, oleh orang yang berkongsi. Beberapa rakan kongsi. Siapa pernah buat syarikat, tuan-puan? Ya? Siapa pernah ada syarikat? Rakan kongsi? Rakan kongsi tersebut orang lain? Senang ke susah? Tak pernah laki-laki biasanya adalah buat syarikat, ya kan? Buat company buat company. Dimiliki oleh orang yang apa itu? Orang yang berkongsi. Saya pernah, tuan-puan, buka company, ya kan? Pening kepala. Nak buat satu perkara, tuan-puan, ya Allah, kan main susah lamanya, ya kan? Restoran ada berapa lagi yang lain? Ya? Tak ada lagi dah. Bagaimana? Dan tuan-puan, rakan kongsi ni pun, tuan-puan, mutasyakisun. Mutasyakisun, suka berselisih, suka bergaduh. Tak boleh ajak bekerjasama. Tak boleh ya sekata, ya kan? Masing-masing ikut kepala dia. Kalau dapat rakan kongsi yang baik, yang boleh kita discuss elok-elok, bolehlah, ya kan? Tapi masalah dia, tuan-puan, mutasyakisun. Ini mutasyakisun ni boleh tuan-puan ambil kata tasyakasa. Tasyakasa. Asal fi'il madhi itu pada tasyakasa. 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 Ini dah berapa huruf ni? Ini nama dia mulhaq, nama dia. Mulhaq rubai. Tasyakasa. Fi'il mudhari' dia yatasyakasu. Ya, berselisih, bergaduh, tak pernah ngam. Ya, wazan je tuan-puan dah tahu dah, wazan tafa'ala kan. Ya, okey, iaitu mereka berselisih, selalu berselisih. Dan
satu lagi hamba, seorang lelaki, rajulan, ya, salaman, selamat. Selamat itu selamat. Li rajulin, atau dimiliki oleh seorang lelaki je. Ya. Salaman li rajulin. Selamat itu selamat dimiliki oleh seorang lelaki je. Agak-agak tuan-puan kalau bos dia seorang je, senanglah kan? Senang nak arah dia. Kalau bos banyak macam mana? Pening kepala. Maka kerja dengan company yang semua bos ikut kepala dia, tak ada kerjasama, kita yang orang bawah pening kepala, ya kan? Apa dia nak, ya kan? Maka Allah kata, hal yastawiyani mathalan, adakah sama perumpamaan itu? Adakah sama? Tak sama. Jelas. Ia hamba yang dimiliki oleh orang berkongsi ini akan pening kepala dibandingkan oleh hamba yang dimiliki oleh seorang lelaki. Maka dia mudah untuk melaksanakan apa yang diminta. Jangan sampai pula lah bos atau majikan yang satu kepala ni tuan-tuan dia asyik bertukar-tukar je ini apa yang diminta, ya kan? Ada juga tuan-tuan bos itu dia bos satu cuma tapi tak tahu apa dia nak. Ya kan? Kan? Sekejap dia nak ni, sekejap dia nak tu, alah pening kepala. Apa dia nak sebenarnya? Hal yastawiyan mathalan, tak sama. Maka Allah kata tuan-puan kalau tuan-puan faham perbezaan itu dan tuan-puan kaitkan dengan Allah, aku ini hamba Allah satu je cuma. Aku bukan hamba kepada Tuhan ini, Tuhan itu. Maka tuan-puan faham ni dan tuan-puan ikut kepada bertuhankan yang satu tu, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Tuan-puan bertauhidkan kepada Allah saja, maka tuan-puan bersyukurlah, alhamdulillah. Maka dalam surah Yunus, kalau silap tuan-puan disebutkan tentang apa yang dikatakan oleh ahli syurga. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Itu dalam surah Yunus surah Yunus, silap saya. Segala puji bagi Allah yang mana yang telah menunjukkan aku kepada perkara ini. Al-A'raf Al-A'raf ya. Okey. Jadi alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hada. Betul, surah Al-A'raf ya. Jadi dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang apa kata Allah? Bal aktsaruhum la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tak faham benda ni. Dia seronok juga nak mempunyai ramai tu Tuhan, ya kan? Dia tak nak bertuhankan kepada Allah sahaja. Dia kata lagi ramai lagi best kata. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa setakat itu ada soalan ke tentang ayat kita tu? Ya. Mudah-mudahan kita dapat manfaatnya yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah silap daripada diri saya sendiri, kepada Allah saya mohon ampunannya. Pada kita semua saya mohon kemaafannya. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.